Assalamualaikum murid-murid yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran masih dalam tajuk yang sama iaitu pengenalan Resam Osmani. Dalam satu tajuk kecil yang baru iaitu tulisan dan penulisan Al-Quran. Tulisan dan penulisan Al-Quran. Kita akan merujuk buku teks muka surat 37. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks dengan membuka muka surat 37. Dua istilah yang kita akan lihat pada hari ini, yang pertama iaitu khat. Khat. Istilah yang kedua, resam. Resam. Apa perbezaan di antara keduanya? Dalam bahasa Melayu, khat dikenali sebagai tulisan. Khat perkataan bahasa Arab, bahasa Melayu dikenali sebagai tulisan. Manakala resam pula dikenali sebagai penulisan. Penulisan. Jadi khat dan resam berbeza. Khat tulisan, resam penulisan. Kita lihat tulisan iaitu pembentukan huruf. Okey. Khat adalah ilmu berkaitan pembentukan huruf. Huruf alif, ba, ta, sa. Okey, setiap huruf itu ada identiti yang tersendiri, ada bentuk yang tersendiri. Peletakan titik pun kena teliti. Kalau ba titiknya di bawah ada satu, kalau ta titiknya di atas ada dua. Jadi kalau kita tidak letak titik dan tidak membentuk huruf dengan betul, huruf itu tidak dapat dikenal pasti. Jadi itu adalah berkaitan dengan khat ataupun tulisan ataupun ilmu pembentukan huruf. Manakala resam pula adalah ilmu berkaitan pembentukan perkataan. Okey? Kalau huruf saja, huruf-huruf tunggal alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dia tak ada maksud yang khusus. Tidak ada maksud yang tertentu. Tetapi apabila huruf-huruf itu kita jadikan dia perkataan-perkataan, okey, barulah dia ada maksud. Jadi kalau daripada segi prosesnya, pembentukan huruf dahulu, barulah kepada pembentukan perkataan. Jadi khat dengan resam ini sangat-sangatlah berbeza. Okey? Saya ulang lagi sekali, khat berkaitan dengan tulisan. Khat bahasa Arab, tulisan bahasa Melayu. Dia berkaitan tentang ilmu pembentukan huruf. Manakala resam pula bahasa Arab, bahasa Melayu dia penulisan. Dia pula berkaitan tentang pembentukan perkataan. Okey, sekarang ini kita lihat penulisan ayat-ayat Al-Quran dilakukan bawah pengawasan siapa. Sebelum ini kita belajar apabila Nabi menerima wahyu, Nabi memerintahkan kepada para sahabat ini, beberapa orang para sahabat untuk bertugas sebagai penulis wahyu. Okey, jadinya adakah wahyu itu hanya setakat ditulis tanpa dijaga, diawasi? Okey, tetapi apa yang kita pelajari hari ini, apabila ayat-ayat Al-Quran ataupun wahyu itu ditulis, mereka diawasi, mereka dijaga. Siapa yang jaga? Okey, di awal penurunan wahyu itu, di awal penurunan ayat-ayat Al-Quran itu, Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengawasi dan menjaga para sahabat yang bertugas menulis wahyu. Okey, jadi tidak akan ada berlaku kesalahan. Okey, bila ayat-ayat Al-Quran itu ditulislah. Okey, lagipun Allah telah berfirman di dalam Al-Quran bahawa mukjizat Al-Quran ini Allah akan jaga sehinggalah hari kiamat. So tidak akan berlaku kesilapan dalam penulisan lah. Lebih-lebih lagi apabila diawasi dan dijaga oleh Nabi Muhammad ketika menulis ayat-ayat Al-Quran tersebut. Semasa itu, pada awal itu, nama khat yang digunakan untuk menulis ayat Al-Quran adalah Khat Al-Anbari Al-Hiri. Khat Al-Anbari Al-Hiri. Itu nama khat yang digunakan menulis ayat Al-Quran ketika itu. Bagaimana pula keadaannya selepas baginda Nabi Muhammad SAW wafat ataupun meninggal dunia? Bagaimana keadaan penulisan ayat Al-Quran ketika Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia? So, kita tengok. Okay, selepas daripada itu, selepas kewafatan Nabi, penulisan Al-Quran diawasi dan dijaga oleh Saidina Uthman bin Affan, iaitu Khalifah Islam yang ketiga.
Okey, ketika penulisan pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, nama khat yang digunakan Al-Hijazi. Khat Al-Hijazi. So, berbezalah dengan khat yang digunakan masa zaman Nabi Muhammad tadi. Okey. Okey, selepas daripada tempoh ataupun zaman penulisan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad dan Sayyidina Uthman bin Affan, okey, selepas daripada kedua zaman ini, usaha untuk menukarkan tulisan khat yang pertama tadi khat Al-Anbari Al-Hiri dan yang kedua khat Al-Hijazi, okey, ada usaha untuk menukarkan tulisan kepada yang lebih update lah, lebih terkini dan lebih kemas, iaitu nama khat dia yang sampai sekarang kita gunakan dalam Al-Quran kita menggunakan khat nasakh. Okey. Selain daripada tu, pada zaman kita ni juga khat-khat yang terkenal antaranya khat sulus dan juga khat riq'ah. Dan ada lagi yang lain-lain lah. Tapi yang paling terkenal adalah khat nasakh, sulus dan riq'ah. Okey. Jadi ini adalah pembelajaran sedikit berkaitan tentang tulisan dan penulisan Al-Quran. Harap-harap ada manfaatnya untuk kita semua. Untuk itu saya akhiri dengan sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.